عقدة من قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Okey, so hari ni kita nak sambung topik seterusnya. Jadi semalam kita tak buat kelas. Cikgu minta maaf lah sebab semalam cikgu ada kerja urgent yang perlu diselesaikan segera. Jadi banyak makan masa. Cikgu tak sempat nak buat kelas, nak rekod pun tak sempat deh. Jadi hari ni kita sambung. Sekejap lupa nak pasal drawing tablet ni. Okey, kita nak sambung tajuk ni. Cikgu dah terangkan baru ni. Okey, awak masuk guna class point tolong masuk ikut link yang cikgu bagi tadi. https://classpoint.f, kena tekan yang tu dulu. Lepas tu masukkan kod 465 Okey, masukkan kod 46566. Baru ada 7 orang yang masuk ni. Tak payah install ke apa-apa awak tekan je link cikgu bagi tu. Lepas tu awak tekan kod 465 baru 7 orang ni. Okey, 8 9. Masuk lagi. Okey, jadi sementara tu cikgu akan bagi soalan. Awak tengoklah untuk muka surat yang ni, yang tentang tindakan otot berantagonis semasa berjalan. Sementara tunggu student lain masuk, cikgu nak awak baca balik langkah tindakan otot berantagonis semasa berjalan. Okey, cuba kita tengok soalan Okay, rajah menunjukkan kaki yang dibengkokkan antara tindakan otot berikut yang manakah menyebabkan kaki diluruskan. Jadi kita ada dua otot sini, quadriceps femoris dan quadriceps cikgu silap ni rasanya. Quadriceps femoris, quadriceps bicep femoris silap. Bicep femoris. Silap dah tu, quadriceps femoris ada atas. Sebab tu cikgu kata tadi awak kena rujuk buku, rujuk nota ke punya ni. Okay, sekejap kita tengok muka surat dalam buku teks awak. Sambil-sambil tu rujuk buku teks muka surat 273 Rujuk buku teks muka surat 273. Yang belah atas tu, bila cikgu share screen ni macam ni, cikgu tak boleh nak back kira. Jadi yang otot belah atas quadriceps femoris, hak bawah ni sepatutnya bicep femoris. Tolong tukar hak atas quadriceps femoris, alik bawah bicep femoris. Dekat jadual ni betul dah. Okey, jadi soalan tanya, bila kaki dibengkokkan macam dalam gambar, yang mana antara tindakan otot berikut Amresa mengecut, Amresa mengendur menyebabkan kaki diluruskan. Okey, cikgu akan tekan multiple choice ni. Awak boleh jawab. Awak pilih jawapan A, B, C atau D. Awak boleh sekejap sekejap. Okey, boleh jawab A, B, C atau D. Okey, 2 orang jawab jawapan B, seorang jawab jawapan A, lagi. Kita ada 15 orang tapi baru jawab 7 orang baru. Okey, lagi. 15 orang yang masuk dalam pass point.
Tengok molek soalan tu. Dia tanya Rajah menunjukkan kaki yang dibengkok, kaki bengkok. Jadi masa kaki bengkok tu, otot mana yang mengecut, otot mana yang yang mengendung. Cikgu bagi masa lagi dalam 2 minit lagi. Cepat. Baru 10 orang. Kita ada 16 orang sekarang tapi baru 10 orang jawab. 10, 11, 12. Baru 12. Siap tukar jawapan lagi. Cepat. Baca molek soalan. Rajah menunjukkan kaki yang dibengkok. Jadi tapi dia tunjuk bengkok antara tindakan otot bentuk yang mana menyebabkan kaki diluruskan. Dia nak kaki diluruskan. Okay, so cikgu akan close submission. Bila cikgu close tu, cikgu nak tutup dah lah. Dia lagi tukar jawapan. Okay, so kita tengok. Okay, so kita tengok jawapan Jadi jawapan dia no, antara tindakan otot berikut yang manakah menyebabkan kaki diluruskan. So kalau awak tengok buku teks muka surat 273, okay, muka surat 273, awak tengok ayat nombor 3 tu. Dia kata otot quadriceps femoris mengecut. Otot quadriceps femoris mengecut semasa untuk meluruskan kaki. So quadriceps femoris mengecut, kan dia ni berantagonis ke. Bila berantagonis maknanya kalau satu mengecut, satu mengendur. Dia tak boleh mengecut dua-dua. Kalau dia mengecut dua-dua maknanya orang tu kena cramp. Dia kena kejangan otot. Jadi jawapan dia ialah B. Okay, jawapan dia ialah B. Sebab quadriceps femoris yang mengecut, manakala bicep femoris dia akan mengendur. Dia tak boleh kecut dua-dua. Kalau kecut dua-dua tu maknanya orang tu kena kekejangan ataupun cramp. Dah. Okay. So kita pergi kepada tajuk hari ni yang kita nak, cikgu nak sambung. Jadi untuk tajuk ni pun you all kena dengar betul-betul, fahamkan betul-betul, especially otot. Especially tentang nama-nama otot, sebab lain haiwan, lain nama otot-otot dia. Dan yang kedua, awak kena hafal, awak kena tahu yang mana otot tu, yang mana akan kecut, yang mana akan mengendur. Okey, so kita tengok untuk ikan terlebih dahulu dah. Turus vertebra ni apa? Tulang belakang ikan adalah fleksibel dan digerakkan dari sisi ke sisi melalui pengecutan dan pengenduran myotom, iaitu bongkah otot berbentuk W. Cikgu berhenti situ dulu, takut awak tak faham dah. Okay, jadi kalau awak tengok turus vertebra, tulang ikan. Awak makan ikan ke? Jadi awak kalau cikgu kata lukis tulang ikan, awak boleh lukis tulang ikan sebab senang je. Macam inilah lebih kurang. Jadi tulang ikan ni, turus vertebra ikan ni sangat fleksibel dan membolehkan ikan bergerak dari sisi ke sisi. Ikan kan dia gerak gini. Okay. Bergerak dari sisi ke sisi dan mesti nak gerak tu mesti kena ada pengecutan pengenduran. Dia tak boleh sebut pengenduran dulu, dia kena sebut pengecutan dulu. Pengecutan dan pengenduran. Nama otot untuk ikan ialah myotom. Nama otot untuk ikan ialah myotom dan dia ni berbentuk bongkah otot yang berbentuk W. So cikgu nak tunjuk, nampak tak? Ni awak nampak tak bentuk dia macam bentuk W. Inilah yang cikgu kata bentuk otot ikan berbentuk W dan kita panggil otot-otot. Cikgu otot tu gapo? Isi. Daging ikan. Daging atau isi ikan ni nama dia otot myotom. Okey, otot myotom. Dan kalau awak tengok pada ikan tenggiri lah, paling mudah awak tengok. Bila awak potong macam ni, awak nampak dah ikan tu ni macam seberkah. Satu berkas, dia macam ada satu berkas, dua berkas, tiga berkas, empat berkas. Maksudnya berkas otot. Berkas otot. Okey. Otot-otot myotom adalah bersifat antagonis juga.
Otot mayotom ikan bersifat antagonis, iaitu tindakan berlawanan. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan awak untuk ikan ni dia tak ada nama pelik kak. Dia nama dia otot mayotom je. Kalau belah kiri kita panggil otot mayotom kiri, kalau belah kanan otot mayotom kanan. Ikan senang, dia tak macam manusia. Manusia ni bicep lah, quadriceps femoris lah, nama otot kita lain-lain. Okay, tapi kalau ikan otot mayotom kiri, otot mayotom kanan. Jadi kalau otot mayotom kiri mengecut, otot mayotom kanan mengendur. Kalau otot mayotom kanan mengecut, otot mayotom kiri mengendur. Dia gitu, dia berlawanan. Dah. Okey. Jadi bila otot mayotom mengecut mengendur, ini membolehkan ikan mengibaskan ekornya. Jadi bila otot mayotom mengecut, mengendur, barulah ikan boleh mengibaskan ekornya. Apabila otot mayotom di sebelah kanan mengecut, otot mayotom di sebelah kiri mengendur. Ini yang maksud cikgu tadi, antagonis. Jadi bila otot mayotom sebelah kanan yang mengecut, maka ekor dia akan ikut otot mana yang mengecut. Cikgu ulang sekali lagi, cara awak nak ingat ialah awak ikut otot mayotom hak mana mengecut. Jadi kalau sebelah kanan mengecut, maka ekor akan mengibas pergi ke kanan. Kalau otot mayotom kiri mengecut, ekor akan mengibas ke kiri. Boleh? Senang. Cara nak ingat ialah kalau untuk ikan ni, otot mayotom mana yang mengecut, maka ekor pun ikut hak kecut tu. Dah. Okay, contoh lagi. Apabila otot mayotom kiri mengecut, otot mayotom kanan mengendur, maka ekor dia akan ikut hak mana mengecut. Akan mengibas, sebab kiri mengecut, maka ekor akan mengibas ke kiri. Dah. Awak jangan main-main sebab pernah keluar soalan trial Kelantan, lama dah tak keluar ni. Dia lukis gambar bongkah otot, dia lukis gambar kepala ikan, lepas tu dia lukis gambar bongkah otot. Dia pun tulis otot kiri mengecut. Dia pun suruh pelajar, dia tinggal kotak kosong, dia suruh pelajar lukis ekor ikan. Dia suruh pelajar lukis ekor ikan. Nak pergi kiri ke nak pergi kanan. Jadi pelajar kena tengok bongkah otot tu hak mana so kecut. Dah. Okey. Gelombang pengecutan dan pengenduran akan berlaku secara berselang-seli di sepanjang mayotom. Jadi dia akan kecut kendur secara berselang-seli. Tindakan ini menyebabkan bahagian badan bergerak dari sisi ke sisi. Sebab tu kalau awak tengok ikan kan dia gerak lagu tu. Apa? Sebab otot dia tu berselang-seli. Kecut kendur berselang-seli. Jadi badan ikan pun pergi ke sisi lah, dari sisi ke sisi. Dari sisi ke sisi ni maksudnya kiri kanan. So lalu menolak air ke belakang dan ke sisi menyebabkan badan dapat digerakkan ke hadapan. Jadi sebab tu ikan tu digerak macam tu. Kita tengok dalam air kan. Kalau daripada pandangan atas kita nampak macam tu lah. Dan ikan ni ada banyak sirip. Sirip tu digunakan untuk mengawal arah pergerakan dan arah haluan ikan. Nanti kita akan tengoklah ikan ni ada berapa sirip. Awak cuma tahu makan ikan je, tapi awak tak tahu nama sirip. Jadi sirip itulah yang membantu mengawal pergerakan dan arah haluan ikan. Okey, cuba kita tengok gambar mekanisme gerak balas ikan. Okey. Cuba tengok. Pergerakan ikan menolak ikan ke hadapan. Otot pada sisi kiri badan, nampak tak tunjuk? Kiri hak ni mengecut. Maknanya otot alik kiri mengecut. Maka cik kata tadi, dia akan ikut alik mana mengecut. So kalau otot mayotom kiri ni mengecut, maka ekor pun mengibas ke kiri. Kalau otot ada sini ni, otot bahagian kanan mengecut, maka ekor pun mengibas ke kanan. Jadi soalan tu memang comel lah bagi cikgu. Cikgu sampai sekarang ingat. Soalan tu lama dah tak keluar. Dia lukis kepala ikan, dia lukis gambar mengecut macam ni. Dia pun buat kotak. Dia suruh pelajar lukis. Nak pergi kiri ke kanan. Okey, jadi bila dia mengecut mengendur, pergerakan itulah yang menolak ikan pergi ke hadapan. Okey, kalau ada perlu nak tanya je lah dah.
Okey, tu dari segi ikan. Oh, tak ada. Sekejap deh cikgu check. Kan ada di belakang-belakang ya tentang ikan. Sekejap deh cikgu check. Tak ada. Cikgu akan sorry deh nanti maybe cikgu okay. Sebab slide ni cikgu lupa. Cikgu dah buat. Lepas tu cikgu orang kata apa cikgu tak ingat nak save. Patut pun tak ada sirip ikan. Tak apa. Nanti next topic kan cikgu akan selitkan tentang ikan tu dah. Okay. Seterusnya kita nak tengok burung. Habis dah ikan, boleh ingat deh nama otot mayotom kiri, otot mayotom kanan. Okay, kita nak pergi burung pula. Okay, burung ni dia tak sama macam ikan. Burung ni dia terbang. Jadi bila burung ni dia ada otot berantagonis. Otot dia pun ada otot juga. Dan otot dia ni, kita tengok otot dululah. Ni otot dia. Nampak? Otot dada dia ni, otot yang berada di dada dia ni, kalau yang ni, yang bawah ni, yang besar ni, kita panggil pectoralis major. Cara nak ingat nama dia gini, dada, pek. Ada pek kan? Jadi cara nak ingat, dada, pek. Apa ni, otot tu duduk dekat dada burung, so kita panggil pectoralis, sebab besar, di bawah ni besar, pectoralis major. Lepas tu ada satu lagi otot dekat dada juga tapi kecil, kita panggil pectoralis minor, duduk di belah atas. Okey, untuk burung dia ada dua otot juga. Kalau yang besar bawah, ingat gitu, bawah, duduk alik bawah besar, pectoralis major besar. Yang belah atas, pectoralis minor. Okey. Jadi otot pectoralis major minor tu juga adalah berantagonis. Maknanya kalau satu mengecup, satu lagi mengendur. Dan dia kata tindakan otot antagonis yang besar dan kuat pada dada burung membantu mengibaskan sayap ke atas dan ke bawah. Jadi kalau ikan tadi membantu ekor dia mengibas. Yang ni bila otot tu mengecup mengendur, dia akan membantu sayap burung ke atas dan ke bawah. Okay, jom kita tengok macam mana dia tu. Okey. Otot pectoralis major. Bila cikgu sebut major, dia duduk bawah sebab dia besar. Ni dia. Otot pectoralis major duduk di bawah. So kalau otot di bawah mengecup, awak ingat gini, otot di bawah mengecup, mestilah pectoralis minor mengendur. Maka sayap dia akan ikut siapa yang mengecup. Senang je. Dia ikut siapa yang mengecup. Jadi sayap digerakkan ke bawah. Sebab otot pectoralis major ni duduk bawah dan dia mengecup, maka sayap digerakkan ke bawah. Kalau pectoralis minor ni duduk atas deh. Duduk di atas. Ni. So kalau otot pectoralis minor yang mengecut, dia duduk atas, maka sayap dinaikkan ke atas. Boleh ingat? So nampak tak ni? Ni mengecut ni. Otot pectoralis minor mengecut. Dia duduk di atas. Maka sayap dinaikkan ke atas. Kalau otot pectoralis major duduk bawah mengecut, sayap diturun ke bawah. Ingat, ikan dengan burung lah paling senang. Dia tak ada nama otot pelik-pelik. So dia akan ikut siapa hak mengecut. Ingat gitu ya? Pergerakan sayap ke ekor ikan ke berdasarkan kepada otot yang mengecut. Boleh ke? Boleh ke setakat ni? Boleh cikgu. Okey, kita tengok soalan. Ni pun nak jawab guna ni juga. Okey, rajah menunjukkan mekanisme pergerakan pada burung. Antara berikut yang manakah menunjukkan keadaan sayap dinaikkan? Nampak ni? Sayap naik. Okey, cikgu nak cek jawapan. Multiple choice. So, A, B, C atau D? Sayap burung dinaikkan ke atas. Lama teh. Tak ada orang jawab ni. Sorry abang jawab D. Dua-dua meja. Dua-dua meja cikgu. Dua-dua meja? Apa lah cikgu ni kadang-kadang naik, cikgu ngatuk kot. Gini, sekejap deh, cikgu close dulu. Cikgu ni tersilap tarik kot. Sekejap cikgu tukar.
pectoralis minor. Cikgu tukar dah. Otot pectoralis major, otot pectoralis minor. Boleh? Cikgu rasa cikgu buat slide ni cikgu tergesa-gesa rasanya penat. Sebab sekarang banyak kerja sangat cikgu tu kata 5 ni memang kerja banyak sangat-sangat. Okay, 7 orang, 8 orang jawab jawapan B. 9, 10, 11. Cepat lagi sebelum cikgu close submission cikgu. Sayap naik ke atas. 12. Cikgu ni habis kelas nanti kena cepat-cepat balik ke rumah. Pukul 3 ada taklimat pula untuk cikgu form 5. Ayatnya sebab tu dia kata tadi kerja banyak sangat-sangat cikgu form 5 ni. Okey, baru 12 orang. Kita ada 18. Gimana lagi ni? Seminit lagi. Baru 12 orang menjawab. Yang lain tak nak cuba ke? Okey, cikgu terpaksa close submission Okey, so kita tengok ni jawapan dia nampak tak sayap naik ke atas. Jadi cikgu kata tadi kalau sayap naik ke atas dia berdasarkan kedudukan siapa. Jadi minor ni dia duduk di atas. Jadi atas minor mengecut. Minor mengecut maka automatik lah major mengendur. Okey, major mengendur. Jadi jawapan dia B. Okey, jawapan dia B. Cikgu buat apa dia tak boleh mengecut-mengecutnya? Tak boleh, dia sama juga. Kalau dia mengecut, dua-dua tu mengecut, dia akan jadi krem. Awak jangan ingat kita je krem. Burung pun dia krem juga. Okay, okey, so kita sambung lagi. Okey, sekarang kita masuk cacing tanah pula. Cacing tanah pula. Okey, pengecutan dan pengenduran, cacing nama lain pula. Okey, cacing nama lain. Otot dia nama otot lingkar. Otot lingkar-lingkar ni circle. Circle. So circular, nampak tak? Dia bentuk bulat-bulat circle. Otot lingkar dan dia ada otot bujur. Kalau otot lingkar tu awak mudah nak tengok pada badan cacing kan, awak nampak jelas. Otot lingkar. Tapi otot bujur ni kita kena tengok dalam badan cacing tanah tu lah. Okey, jadi untuk cacing tanah nama otot dia adalah otot lingkar dan otot membujur. Jadi kedua-dua otot ni juga bertindak secara antagonistik. Dua-dua juga bertindak secara antagonistik, secara berselang-seli lalu menghasilkan satu gelombang peristalsis di sepanjang badan cacing tanah. Jadi gelombang ni lah yang membantu menolak badan cacing ke depan. Okey? Ni kalau kelas bersemuka ni, cikgu akan suruh. Ada pelajar bawa ikan, ada pelajar bawa cacing tanah. Burung cikgu. Burung tu kita duduk lah, kita tengok ni je. Okey, sekarang kita nak belajar lagu mana cacing tanah ni bergerak. Jadi sebelum cikgu pergi lebih lanjut, awak tahu kan cacing tanah dia ada rangka hidrostatik. Dia tak ada tulang macam kita Tulang dia tu adalah berisi cecair atau bendali. Jadi kita panggil dia rangka hidrostatik. Okey, kita tengok dulu ciri dia. Awak kena tahu beza dia. Mana ciri, mana fungsi. Okay, jadi cacing tanah ni ada 2 set otot pada dinding badan cacing tanah iaitu otot lingkar dan otot membujur. Nama otot dia otot lingkar dan otot membujur. Fungsi dia bertindak secara antagonistik iaitu satu akan mengecut, satu akan mengendur, menghasilkan satu gelombang peristalsis menolak badan cacing ke depan. Awak kena tahu beza. Kalau ciri tu kita akan sebut dia ada otot apa-apa, fungsilah otot tu bertindak secara antagonistik, satu kecut mengendur, menghasilkan gelombang peristalsis. Okay. Yang kedua, sebenarnya pada badan cacing tu dia ada sepasang keta ataupun kita panggil kate. Dalam bahasa Inggeris kita panggil kate pada setiap segmen badan. Mana keta cikgu? Ni. Benda ni dia tak nampak dengan mata kita sangat. Kita kena guna kanta pembesar. Barulah awak nampak sepasang keta
pada setiap segmen badan. Biasanya awak akan panggil kaki lah. Jadi keta-keta ni fungsi dia untuk apa? Untuk mencengkam permukaan tanah semasa dia bergerak. Untuk mencengkam permukaan tanah semasa bergerak. Okey, lagi awak kena tahu ciri cacing tanah ni ialah mempunyai bendalih, cecair dalam tubuh dia yang kita panggil rangka hidrostatik. Jadi rangka ni lah yang menolong cacing untuk bergerak. Boleh dah. Jadi 3 ciri pada cacing tanah. Okay. Now kita nak tengok bagaimana gerak alih cacing tanah. So law ni cikgu tengok cuaca ni macam nak hujan, macam nak ribut. Jadi mungkinlah line akan jadi slow. Sebab cikgu online daripada sekolah dah. Sebab cikgu tak boleh balik selagi kelas sekolah tak habis. Okay, so kita tengok dah. Cara yang mudah nak ingat, awak ambil formula ni. Formula ni ciptaan cikgu dan memang lama dah digunakan. Bertahun-tahun, bukan design up saja di sekolah lama. Ayatnya kalau pelajar tu dapat A+ ke A, dia pun guna formula yang sama, iaitu lick, sek, kepa. Okay, ni kita akan tengok apa lick, sek, kepa. So awak catatlah sikit, lick, sek, kepa. Okey, kita tengok dah. Sebab awak nak kena ingat ni bagaimana cacing tu nak gerak. Okey, nombor 1. Otot membujur pada posterior mengecut dan otot lingkar mengendur. Okey. Cacing tanah menjadi pendek dan lebih tebal. Okey. Otot membujur pada posterior. Nampak otot membujur? Kita tak nampak dah benda ni dah. Otot membujur ni dia membujur lah. Mengecut. Otot lingkar mengendur. Yalah kalau otot bujur mengecut mana maksudnya otot lingkar mengendur. Badan cacing tanah jadi pendek dan nampak tak tebal. Okey. Tapi, dengar tapi dulu dah. Tapi biasanya cikgu tak bagi pelajar hafal hak ni. Cikgu bagi nombor 1 C ni dulu. Okey, awak dengar dulu deh. Lepas ni cikgu terangkan. Cikgu ambil nombor 1 C ni. Kita tengok deh. Otot lingkar mengecut. Jadi automatik lah bila lingkar mengecut juga. Otot bujur mengendur. Cacing tanah menjadi, sekejap deh. Menjadi kurus. Cikgu tak guna kurus, cikgu guna kecil. Kecil ke kurus tu sama je. Kecil dan panjang. Awak nampak tak cikgu tulis lick, sek, kepa. Lick, sek, kepa. Li tu lingkar. K kecut. Maka segmen, sek ni lah segmen badan. Badan cacing tu jadi kecil dan panjang. Maknanya budak akan jawab nombor 1 dulu. C ni dulu. Lick, sek, kepa. Otot lingkar kecut. Otot bujur kendur lah. Dah. Segmen badan cacing jadi kecil dan panjang. Cikgu tak apa kau jawab nombor 1, nombor 3 ni jadi nombor 1 dulu. Tak apa. Tak apa. Nampak dia kata segmen anterior hujung hadapan memanjang. Okey. Lepas tu barulah awak tambah. Jadi bila dia panjang kecil. Awak nampak tak? Bila dia panjang kecil, nampak tak badan dia akan jadi memanjang ke depan. Dia sama je. Depending, lepas tu dia akan jadi gini, lepas tu belakang ni dah. Dia akan jadi, bila dia kecil, dia akan jadi panjang lah ke depan. Boleh. Lepas tu awak tukar lah. Lepas lick, sek, kepa, awak tukar je. Tadi lingkar kecut, so awak tukar je. Otot bujur pula kecut, maka otot lingkar kendur, segmen badan cacing awak tukar. Tadi jadi panjang kan? Awak tukar je lah. Jadi pendek. Tadi cikgu kata kecil. Okay, panjang kecil kan ni tadi. Panjang kecil. So awak tukar je lah. Panjang jadi pendek dan tebal. Awak faham kau gapo cikgu nak ayat? Gini. Maksudnya kalau soalan tanya, katakan contoh deh. Contoh soalan. Dia tunjuk gambar cacing. Okay, lepas tu dia kata terangkan gerak alih cacing tanah. Maknanya awak kena cerita pasal cacing tanah nak gerak. Jadi awak boleh buat nombor 1 hak ni dulu. Buat hak ni dulu. Awak ingatlah formula lick, sek, kepa. Awak tulislah otot lingkar kecut. Manakala otot bujur mengendur. Segmen jadi kecil dan panjang menyebabkan ia memanjang ke depan. Betul? Nombor 2 awak tukar. Dah awak ada lick, sek, kepa, awak tukar je lah. Otot bujur kecut,
otot lingkar kendur menyebabkan segmen badan jadi, kalau kecil kat jadi besar dan tebal. Jadi besar, okey, jadi apa? Pendek dan tebal. Boleh. Ni jadikan nombor 2. Okay, lepas tu apa dia jadi nombor 3? Nombor 3 ambil ni. Ingat kaki dia. Keta di segmen posterior. Keta di segmen posterior. Posterior ni maksud dia bahagian belakang. Keta di bahagian belakang posterior akan mencengkam tanah. Manakala keta di bahagian hadapan dilepaskan. Dia macam gini lah cara dia jalan ni lagu ni. Kaki belakang jijak, kaki depan terangkat. So nampak tak? Keta di bahagian belakang mencengkam tanah. Keta di bahagian hadapan melepaskan permukaan. Lepas tu, keta di segmen anterior mencengkam tanah. Lepas tu bahagian depan pula. Keta di bahagian hadapan mencengkam tanah. Keta di bahagian belakang melepaskan cengkaman. Okay. Segmen menjadi pendek dan posterior ditarik ke depan. Boleh ni? Okay, nanti awak hafal balik. Pergerakan gerak alih cacing tanah. Okey, ni yang cikgu kata tadi lah. Kalau dia nak pendek badan dia kena otot lingkar kecut. Dia kena otot lingkar kecut barulah dia boleh pendekkan badan dia. Otot lingkar pula dah. Cikgu ngaru. Otot bujur kecut. Otot bujur kecut dia akan panjangkan badan dia, pendekkan badan dia. Kalau otot lingkar kecut, dia akan panjangkan badan dia. So awak hafal 2 formula ni lah. Boleh ni? Kalau cikgu akan ambil ni dulu. Nampak? Nombor 1 dulu. Otot lingkar kecut, otot bujur kendur, segmen pada badan cacing kecil dan memanjang. Lik, sek, kepal tadi. Lik, sek, kepal. Lepas tu baru buat ni. Otot bujur mengecut, otot lingkar mengendur, segmen pada badan cacing menebal dan memendek. Nampak tak? Dia jadi tebal dan dia pendek. Boleh? Okay? Payah sikit lah, cuma awak kena menghafal. Memang benda ni kena hafal deh. Okay. Yang ni lah yang cikgu kata tadi. Bahagian anterior badan memanjang. Okay. Lepas tu keta bahagian depan akan cekam tanah. Jadi keta-keta ni dia akan tengok bahagian mana memanjang. Jadi kalau awak tengok sini bahagian depan anterior panjang. Jadi keta dekat bahagian depan akan cengkam. Bahagian anterior memanjang, keta depan pun akan mencengkam tanah. Boleh? Maknanya keta ni dia akan ikut bahagian mana yang memanjang. Dia cacing tanah ni dia payah sikit cikgu akan keluar ke soalan macam gerak alih cacing ni, cerita pasal gerak alih. Ya, ada soalan, terutama bahagian esei lah. Okey, soalan seterusnya cuba kita tengok soalan trial. Soalan trial. Mengapakah cacing tanah sukar untuk melakukan pergerakan di atas kepingan kaca? Yang ni pelajar biasanya bila buat soalan ni, kita akan letaklah cacing tu di atas jubin kaca. So memang cacing tu payah sikit nak gerak. Okay, jadi apa dulu? Apa kaca tu? Kaca tu adalah permukaan licin atau permukaan rata. Jadi kita perkaitlah kenapa dengan permukaan licin. Okey, so kita kata keta tidak boleh mencengkam pada permukaan kaca yang licin. Jadi cikgu pun tulis pula, walaupun pengenduran dan pengecutan otot antagonis berlaku, walaupun otot dia mengecut mengendur, tetapi cacing tanah tidak boleh bergerak. Sebab apa? Sebab pergerakan bendalih badan secara peristalsis menjadi lambat. Pengecutan pengenduran berlaku tapi pergerakan peristalsis tadi menjadi perlahan menyebabkan cacing tu sukar bergerak di atas permukaan kaca. Okey, habis yang tu. Okey, kita masuk belalang. Bagi cikgu belalang ni payah sikit Belalang ni payah sikit sebab kita payah nak nampak. Jadi awak kena fokus sikit lah. Okay, belalang ni dia boleh melompat. So awak kena kenal dulu. Otot antagonis
otot dalam belalang dia ada dua jugalah, iaitu otot flexor dan otot extensor. Okay, Cikgu ulang sekali lagi, otot pada belalang ni nama dia otot flexor dan otot extensor. Cikgu lagu mana Cikgu ngapa? Cikgu boleh ingat? Cikgu ingat lagu ni. Cikgu hafal, cikgu ingat macam ni. E, F. Mesti A, B, C, D, E, F, G. So, E duk alik atas, F duk alik bawah. Dah. Jadi, E extensor, alik bawah, flexor. Boleh Okey. Kemudian, dua-dua otot ni bersifat antagonis juga. Itu satu mengecut, satu akan mengendur. Jadi otot flexor membengkokkan satu sendi, manakala otot extensor meluruskannya. Maksud dia ginilah, kalau flexor kecut, extensor mengendur. Maknanya kalau otot flexor membengkok, extensor akan jadi lurus. Kaki belakang belalang panjang dan berotot. Kenapa dia panjang dan berotot? Sebab itulah ciri-ciri yang membolehkannya terbang. Jadi kalau awak nampak tak? Kaki pendek belakang. Tapi kaki belakang dia ni nampak? Panjang lagi. Ni waktu tebal ni. Berotot. Okey? Okey. Kemudian nombor 1. Dalam keadaan rehat. Dalam keadaan rehat, otot flexor di kaki belakang ada. Kita caw kaki depan ni, kita caw kaki belakang sebab kaki belakang tu lah yang diadaptasikan untuk melompat. Jadi dalam keadaan rehat, otot flexor, ingat dah flexor tu duduk bawah, mengecut. Ingat dah, flexor kecut. Dan kaki belakang ditarik ke arah badan. Jadi awak nampak tak kaki belakang bila dia duduk rehat macam ni, kaki belakang dia jadi ditarik ke depan menyebabkan kaki dia akan jadi bentuk macam Z. Jadi dalam kedudukan ini, kaki belakang dilipat dalam bentuk Z. Menunjukkan maknanya dia ni dalam keadaan bersedia untuk melompat. Jadi ingat dah, otot flexor hak duduk alik bawah mengecut, menyebabkan kaki belakang nampak ni otot flexor kecut. Dia jadi pendek, menyebabkan dia akan tarik kaki tu ke arah badan dia, berada dalam keadaan huruf Z. Kemudian nombor 2. Apabila otot extensor atas nampak, atas mengendur, kaki belakang jadi lurus. Tadi dia tarik ke arah badan dia bentuk Z. Tapi bila otot extensor atas mengecut, extensor pula mengecut, kaki belakang jadi lurus. Jadi bila kaki belakang jadi lurus ni, awak nampak? Dia akan macam tekek, dia akan menghasilkan lentingan. Dia akan macam nak tolak badan dia tu. Jadi kita panggil menghasilkan lentingan yang menolak belalang ke hadapan dan ke udara. Jadi dia kata kaki belakang belalang ni yang penting. Sebab tu dia kena berotot sebab nanti dia akan nak tolak badan belalang tu ke hadapan. Jadi dalam tajuk ni awak kena tahu nama otot. Otot mana yang mengendur dan bagaimana pergerakan tu berlaku. Jadi kalau dalam belalang ni penting lah. Boleh? Okay. Jadi cara nak ingat ialah Fleck-Bank. Dia ada banyak cara mengingat dia. Fleck-Bank iaitu flexor kecut, kaki jadi bengkok. Ambil cara je untuk hafal. Lepas tu tukarlah. Kalau extensor kecut, kaki jadi lurus. Jadi ingatlah Fleck-Bank. Okay, Fleck-Bank. Flexor kecut, extensor kecut, kaki jadi bengkok. Kalau extensor kecut, kaki jadi lurus. Jadi sekarang tu hujan agak lebat di sekolah kita. Kawasan sekolah ni, jadi cikgu takut line terputus. Jadi cikgu takut terputus lah. Okey. Jadi yang ni cikgu dah terangkan tadi. Awak jangan risau, nanti nota ni cikgu akan berilah. Okey, selain daripada tu, belalang ni juga dia kan ada naik kaki. Betul tak? Dia ada naik kaki tak? Lepas tu dia ada naik kaki. Ni kaki dia, kaki belakang ni besar. Jadi
Selain daripada terbang, belalang ni juga dia boleh berjalan. Belalang ni dia boleh berjalan. Badan disokong oleh 3 kaki yang membentuk tripod. Kejap deh. Apa? 2,5. Okay. Jadi makin bentuk tripod. 3 kaki sokong badan, 3 kaki tarik atau tolak badan belalang tu ke hadapan. Dah. Ujian lebat ni cikgu takut lain slow. Okay, ni cikgu tunjuk tadi ada buku teks ke tak? Tak ada. Tak ada gambar ni. Tak ada gambar ni. Jadi, nampak tak? Otot flexor kecil. Flexor ni tak ada bawah dah. Flexor kecil, lateral bend. Formula cikgu. Flexor kecil, kaki jadi bengkok. Okay, otot flexor kecil, kaki jadi bengkok. Tarik rapat dalam bentuk Z. Lepas tu, extensor kecil, flexor kedua, kaki belakang jadi lurus. Jadi dia pun lurus. Lurus ni lah dia macam tolak badan badan belalang tu ke hadapan menghasilkan daya lenting. Jangan risau, nanti kita bagi slide ni. Tak boleh baca sendiri lah, boleh tengok gambar tu. Okay, kita pergi kepada soalan 14.3. Pada pendapat anda, mengapa burung mempunyai tulang berongga? Burung mempunyai tulang yang kosong-kosong, bukan macam tulang kita. Tulang kita ni ada banyak jisim. Okay, jadi tulang berongga membolehkan badan burung jadi ringan. Ringan itulah yang menolong burung melakukan proses penerbangan. Okay, seterusnya, terangkan bagaimana lengan digerakkan ke atas. Yang ni dah ada dalam buku teks, cikgu pun dah terangkan. Nanti jawab awak rujuk ke buku teks, muka surat. Awak rujuk buku teks, muka surat 273. Untuk jawab soalan ni, awak tengok digerakkan ke atas, maksudnya dibengkokkan ke atas. Okay, soalan 3, terangkan mekanisme gerak alih ikan. Terangkan mekanisme gerak alih ikan ni, kita kena cerita banyak lah. Mula-mula turus vertebra, tulang ikan adalah fleksibel, boleh digerakkan dari sisi ke sisi melalui pengecutan pengenduran otot yang kita panggil nama otot myotom. Dan bongkah otot berbentuk W. Kalau otot myotom kanan mengecut, kiri mengendur, ekor mengibas ke kanan. Dia ikut otot mana hak mengecut. Ekor akan ikut otot mana yang mengecut. Kalau otot myotom kiri mengecut, otot myotom kanan kendur, ekor akan mengibas ke kiri. Jadi gelombang kecut kendur secara berselang-seling ini kita panggil antagonistik. Dan gelombang ni lah yang menolak badan bergerak dari sisi ke sisi, menolak air ke belakang dan ikan bergerak ke hadapan. Soalan nombor 4, huraikan bagaimana seekor belalang melakukan lompatan. Yang ni cikgu tak terangkan juga. Awak boleh baca balik hak tadi lah. 1, 2, 3 tadi. Okay. Sebab cikgu nak jimatkan masa bukan sebab apa, sebab hujan. Cikgu takut line putus. Okey, kita pergi kepada 14.4. Isu kesihatan sistem otot rangka manusia. Okey, untuk tajuk ni, terdapat beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem otot rangka, iaitu yang pertama osteoporosis, yang kedua osteomalacia, yang ketiga arthritis, keempat skoliosis. Kena tahu belakang ni. Okey, pergi kepada yang pertama osteoporosis. Last ni, topik nak habis dah ni. Nak habis topik dah ni. And then insyaAllah next class kita nak masuk bab baru dah. Okey, osteoporosis. Osteoporosis ialah sejenis penyakit yang dicirikan oleh tulang yang lemah dan mudah patah. Kalau cikgu senegi ni, osteo ni tulang. Osteo ni tulang. Poros ni tulang lembut. Poros, macam rapuh. Rapuh, lembut, mudah patah. Ingat gitu, poros, rapuh, mudah patah. Okay, jadi kalau orang ada penyakit osteoporosis ni, penyakit dia tulang lemah, rapuh, lembut, mudah patah. Apabila usia seseorang meningkat, kadar kehilangan kalsium daripada tulang lebih tinggi berbanding kadar penyerapan, menyebabkan tulang kehilangan jisim atau ketumpatan. Awak tahu ke dalam tulang kita ni ada banyak kalsium. Tapi semakin dia meningkat tua, kalsium ni akan keluar. Dia akan hilang sedikit demi sedikit. Jadi bila hilang, keluar, tulang tu jadi hilang jisim lah. Dia jadi ringan. Dia jadi ringan.
sebab dia hilang kalsium. Jadi tulang pun jadi ringan, rapuh, jatuh, mudah patah. Faham eh? Okay. Antara faktor penyebab osteoporosis ialah kurang bersenam, kurang pengambilan kalsium, fosforus, vitamin D. Okay. Untuk tulang ni cikgu ayat dah itu. 3 beradik, ingat 3 beradik ni. Kalau nak suruh tulang kuat, ingat 3 beradik ni. Apa dia 3 beradik ni? Vitamin D, kalsium, fosforus. Kalau awak jawab soalan, awak ingat 3 beradik ni untuk tulang. Kalsium, fosforus, vitamin D. Osteoporosis adalah sangat lazim dan berlaku di kalangan wanita. Sebab tu kalau awak tengok iklan Enling ke, iklan susu Enling tu, dia tunjuk gambar dia puas je model dia. Sebab apa? Sebab wanita ni, kita ni putus haid. Kita akan sampai masa kita akan menopause, iaitu kita akan berhenti daripada didatangi haid. Kita tak mari haid dah. Sebab apa kita berhenti cikgu tak mari haid? Sebab aras hormon estrogen yang ada dalam badan perempuan tu menurun selepas putus haid. Jadi hormon estrogen ni dia terlibat dalam metabolisme kalsium yang membantu badan menyerap kalsium. Jadi estrogen ni dia ada dalam perempuan, orang lelaki tak ada dah. Jadi dia akan serap kalsium dan mengurangkan kehilangan mineral kalsium daripada tulang. Jadi bila kita putus haid, tak mari haid dah, menopause, estrogen ni makin dia dah kurang, makin kurang kita pun berhenti mari haid, maka menyebabkan kalsium tu makin kurang, makin hilang. Sebab tu kalau awak tengok biasanya bongkok ni berlaku di kalangan wanita. Bongkok. Badan jadi bongkok tu berlaku di kalangan wanita dan sangat-sangat mudah berlaku bila kita menghampiri usia 50 ke atas sebab kita dah nak putus haid. Aras estrogen yang rendah menyebabkan ketumpatan tulang pun berkurang. Sebab apa berkurang? Sebab dah hilang kalsium dah. Okay, kehilangan kalsium dah. Jadi bila kalsium banyak hilang, tulang pun jadi gek-gek. Kita reboh ke, kita jatuh ke, tulang kita mudah patah. Okey dah. Tadi awak tengok kan banyak kalsium dalam tulang orang normal ni, sekarang ni kurang dah, tak ada dah. Kosong, tak ada kalsium dah. Nampak tak? Ni masa awak muda. Turus vertebra awak okey lagi. Tapi awak nampak tak? Koho pendek dah turus vertebra. Tulang koho pendek. Sebab apa? Sebab kalsium dah keluar banyak dah. Jadi dia akan jadi bengkok. Tulang tu akan jadi bengkok. Jisim tulang berkurang mengikut usia seseorang. Simptom osteoporosis termasuklah tulang mudah patah, pengurangan ketinggian dan postur yang bengkok. Jadi sebab tu kalau awak tengok, kalau orang tu koho tua, dia koho pendek, koho rendah. Sebab dia berlaku pengurangan ketinggian. Okay dah. Okey. Satu lagi hak nak menyerupai osteoporosis ialah osteomalacia. Osteomalacia ni ialah keadaan tulang lembut yang disebabkan juga oleh kekurangan 3 beradik ni, kalsium, fosforus, vitamin D. Osteomalacia bezanya ialah dia berlaku kepada orang dewasa. Tak ada orang tua. Sekarang orang dewasa, especially terutama perempuan hamil. Jika berlaku pada kanak-kanak, kita panggil penyakit rickets. Kalau pada perempuan dewasa wanita mengandung, osteomalacia. Kalau berlaku pada kanak-kanak, kita panggil rickets. Rickets menyebabkan tulang kanak-kanak jadi lembut, jadi lemah dan kaki dia jadi bengkok macam ni. Cikgu, memang kaki dia jadi bengkok? Yes, kaki dia jadi kacang mengkangkang. Dia macam kangkang. Dia memang gitu. Kaki dia akan jadi lembut sangat sampai terkangkang keluar. So kita panggil rickets. Boleh? Okay, seterusnya arthritis. Awak biasa dengar arthritis deh. Arthritis ni ada banyak jenis arthritis di dunia ni. Okey, sejenis arthritis yang lazim berlaku dalam kalangan warga tua kita panggil osteoarthritis. Benda ni kalau berlaku pada orang tua kita panggil osteoarthritis. Osteo tu tulang lah. Osteoarthritis disebabkan oleh kekurangan bendalir synovial dan kehausan rawan. Cikgu, saya kena ingat kalau osteoarthritis ni disebabkan apa? Yes, aku kena ingat. Osteoarthritis ni sebab kekurangan bendalir synovial, kehausan rawan pada sendi. Rawan akan jadi nipis
dan ligamen akan memendek serta hilang sebahagian daripada kekenyalannya. Sendi seperti sendi lutut akan bengkak, berasa sakit serta menjadi kurang fleksibel, dan arthritis ni menyukarkan orang itu bergerak. Kalau kena tangan dia tak nak gerak, jadi kerah. Kalau kena di kaki, lutut ke apa, dia tak nak bergerak. Okay, so kena ingatlah ni. Kalau soalan tanya, apakah ciri penyakit osteoarthritis? Itu ialah kekurangan bendalai synovial, kehausan rawan, rawan akan jadi nipis, ligamen akan pendek, hilang kekenyalan. Maka lama kelamaan tempat sendi tu akan jadi bengkak, sakit, ikutlah sendi mana-mana. Akan jadi bengkak, sakit, kurang fleksibel. Tengok tangan dia jadi bengkok ke tu. Okay. Seterusnya, yang akhir ialah skoliosis. Okay, skoliosis ni ialah tulang bengkok. Tulang belakang dia jadi bengkok. Orang hak normal dia jadi straight. Jadi skoliosis, tulang belakang membengkok ke sisi dalam bentuk S atau C apabila dipandang dari belakang. Skoliosis berlaku disebabkan oleh faktor genetik. Faktor genetik Kak, maknanya kalau awak ada keturunan lagu ni lah. Dan juga kerana pertumbuhan tulang belakang yang tidak normal semasa membesar, semasa tengah berakir balik, tiba-tiba tulang tu jadi bengkok. Maka sampai bila-bila lah. Okay dah. Jadi tugasan awak ialah, sebab walaupun benda ni dalam buku teks nampak sikit-sikit je. Tugasan awak ialah awak kena tak payah bekerja dari kumpulan lah, awak buat secara individu je. Bagi setiap penyakit ni awak cari, awak buka Google je, awak cari rawatan. Bagaimana nak tolong orang skoliosis, bagaimana nak rawat orang osteoporosis. Itu tugasan awak. Kalau awak perasan, setiap di akhir kelas akan ada tugasan daripada cikgu. Jadi setakat ni cikgu kata minggu ni sepatut awak buat pembedahan kepak ayam. Jadi cikgu menunggu-nunggu dulu bila awak nak hantar gambar kepak ayam. Okey, dan last sekali, cikgu akan gingal laju sebab cikgu nak balik ni ada taklimat. Amalan, apakah amalan-amalan untuk jaga kesihatan sistem otot? Jadi yang pertama ialah kena jaga postur badan yang betul lah. Jadi apa dia postur ni? Postur ni ialah posisi badan seseorang, sama ada ketika duduk kena betul, ketika baring kena betul, berjalan kena betul, berdiri kena betul. Apabila kita berdiri atau duduk, kita tidak boleh berada dalam keadaan bongkok. Membongkok menyebabkan beban yang tinggi pada turus vertebra ni. Kalau kita bongkok tekak, dia akan tekan ni. Beban yang tinggi pada turus vertebra kita. Okay. Menyebabkan keseluruhan turus vertebra tidak sejajar, lalu menghalang pengaliran darah, menekan pada saraf dan organ utama. Sebab tu bila kalau kita tidur atas sofa ke apa, bangun sakit kepala. Okay. Yang kedua, kena pakai pakaian yang sesuai. Pakaian mestilah sesuai, selesa, tidak terlalu ketat. Macam contoh swajing ketat. Selain daripada berdosa dalam Islam, tak boleh pakai dia sebab menampakkan bentuk kaki kita tu. Selain daripada tu, dia menyekat aliran darah, menjejaskan sistem otot rangka. Okay. Lagi, memakai kasut yang sesuai, bertumit rendah dan berkusyen. Contoh kasut ada cushion dalam tu. Okay, bertumit rendah ni dia kena ada tumit juga. Kalau kasut, cikgu kan suka pakai jelly bunny. Kasut cikgu jelly bunny dia macam ballerina gitu. Jadi sebenarnya tak bagus. Tak bagus kalau tak ada tapak. Jadi dia macam-macam mana dia kena ada sikit tapak gitu. Sikit je. Dalam 1,5 inci macam tu, sesuai. Untuk memberi sokongan dan mengelakkan kecederaan pada turus vertebra. Okay, lepas tu senaman. Senaman menguatkan struktur sendi serta menambah fleksibiliti otot dan ligamen. Senaman boleh meningkatkan kekuatan tulang, menambah banyak kalsium dan menghalang osteoporosis. Jadi kalau awak berminat dalam tulang-tulang ni, suka belajar pasal tulang, awak bolehlah Google apa itu ortopedik. Ortopedik ni berkaitan dengan penjagaan tulang-tulang lah. Okay, lagi ambil gizi seimbang. Gizi seimbang ni ingat cikgu kata 3 beradik tadi. 3 beradik tadi ke dia? Vitamin D. Awak boleh ingat tu tak pada? Vitamin D, kalsium, fosforus untuk menguatkan tulang. Tak ingat hal lain tak apa. Ingat 3 beradik tadi. Vitamin D, kalsium dan fosforus. Okey. Jadi selain daripada cari penyakit tadi,
Dengar dah cikgu kata sebab bila ada zone aktiviti ni kena buat. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita nampak benda ni remeh-temeh tapi dia naik ke ESOL. Jadi selain daripada awak jawab praktis formatif, selain daripada awak jawab jawab yang rawatan, cikgu nak juga awak buat dalam nota awak apa kesan-kesan pemakaian kasut bertumit tinggi, apa kesan duduk dengan dompet di poket seluar belakang untuk lelaki, apa kesan menyandang beg yang berat, apa kesan postur badan yang tidak betul bila awak main handset. Okey, bila awak main handset. Untuk handset ni mujur dia bagi dah jawapan. Dia kata sakit kepala, sakit bahu leher, kesukaran untuk bernafas dan sakit tulang belakang. Jelas ke aktiviti cikgu bagi ni? Jelas. Okey, lepas tu Cikgu. aktif ya. Rawatan tu kena tulis dalam poster ke dalam kertas kaja biasa? Tak payah buat poster sebab kita pun nak jimat masa. Buat dalam kertas macam nota. Macam nota tapi dalam bentuk, you all nak buat dalam bentuk peta minda ke, nak letak gambar ke, nak buat dalam bentuk peta writing ke, boleh. Bebas asalkan buat. So kita dah habis praktis formatif ni buat sendiri dah. Sebab cikgu nak jimat masa, cikgu nak balik ni, cikgu ada taklimat. Okay, so insyaAllah minggu ni kita akan masuk bab 15. Lepas tu kita habis dah lah. Habis lah bab. Okay, so kalau tak ada apa-apa, tak ada ada nak tanya ke sebelum cikgu berakhir? Cikgu sebelum cikgu balik, cikgu nak kemah bilik dulu, bilik ham ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Semua tugas saya kena atas cikgu tu. Tak payah lah. Tugas tu you all buat je. Kalau buka sekolah minggu depan kak, masa tu cikgu akan check lah. Maksudnya kena siapkan. Yang nak kena hantar ialah gambar pembedahan kepok ayam tu dalam minggu ni. Yang lain tu awak nak buat hari Khamis ni ko. Hari Khamis ni cuti kan? Nak buat hari Khamis ni boleh. Ada apa-apa nak tanya sebelum cikgu berakhir? Ada apa-apa nak tanya kah? Tak ada. Ada. Okay. So kalau tak ada, kita berhenti sini. Kita jumpa next class. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.